Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi kali ini dalam sambungan tajuk Sunat Ab'ad dan Sunat Hay'at dalam bidang ibadah bersama saya Ustazah Siti Syamsah Waliza. Jadi pada minggu ini saya akan memfokuskan penerangan kepada Sunat Hay'at. Untuk Sunat Ab'ad kita telah bincangkan pada video kita sebelum ini. Jadi mari kita teruskan. Apa itu sunat hay'at? Okey, sunat hay'at adalah amalan sunat yang dituntut di dalam solat. Dituntut di dalam solat. Tetapi jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kenapa tinggalkan? Kerana ada perkara-perkara yang mungkin kita memerlukan nak cepat solat, ada urusan, ataupun kita terlupa membaca atau melakukan perbuatan sunat hay'at ini. Jadi kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Untuk sunat hay'at terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah perbuatan. Sunat hay'at dalam perbuatan. Yang kedua adalah perkataan, iaitu sunat hay'at dalam perkataan ataupun bacaan. Okey, mari kita lihat secara detail satu persatu pembahagian sunat hay'at. Yang pertama, kita akan fokus kepada sunat hay'at dalam segi perbuatan atau perlakuan solat kita. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, i'tidal dan bangun tahiyat awal. Setiap kali kita nak melakukan perbuatan ini, biasanya kita akan angkat tangan dan sebut Allahu Akbar untuk setiap perbuatan itu. Jadi perbuatan mengangkat tangan itu adalah sunat hay'at. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri ataupun kita panggil perbuatan ini sebagai qiyam. Ketika kita qiyam dalam solat, iaitu semasa kita baca Al-Fatihah, berdiri membaca Al-Fatihah, tangan kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu adalah sunat hay'at. Perbuatan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah sunat hay'at. Okey. Kemudian yang ketiga, melihat mata kita, melihat tempat sujud, memandang ke tempat sujud semasa sedang melakukan solat. Jadi itu adalah sunat hay'at. Kenapa kita digalakkan untuk melihat tempat sujud? Supaya kita dapat khusyuknya lebih sikit, kita fokus kepada satu benda supaya kita boleh mendapatkan khusyuk di dalam solat. Jadi perbuatan melihat tempat sujud semasa solat adalah sunat hay'at. Okey, seterusnya perbuatan yang keempat adalah duduk iftirash dan duduk tawarruk, iaitu duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud. Perbuatan duduk tu kan kaki kita akan berduduk macam ni untuk duduk tahiyat awal dan juga duduk antara dua sujud, dan kaki kita akan jatuhkan punggung sengit sedikit untuk duduk tawarruk. Okey, perbuatan ini, perlakuan ini adalah sunat hay'at. Kenapa sunat hay'at? Kerana mungkin ada orang-orang yang tidak mampu untuk duduk macam ni. Jadi dia bolehlah duduk sebagaimana selesa yang dia boleh duduk. Tetapi sekiranya kita mampu, adalah sangat digalakkan untuk kita cuba duduk dalam keadaan yang betul ketika solat. Okey, yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okey, kita duduk dan meletakkan tangan di atas peha, itu adalah perbuatan sunat hay'at. Okey, kemudian yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri semasa salam. Apabila kita memberi salam, kita akan pusingkan kepala, pandang ke sebelah kanan. Kemudian kita pusing pula kepala, pandang ke sebelah kiri. Perlakuan memusingkan kepala itu adalah sunat hay'at. Jadi kalau kita tak pusing kepala, sakit tengkuk tak boleh nak pusing, tidak menjadi masalah. Itu hanya sunat hay'at yang digalakkan. Kalau tak sakit kepala, kita kena buat. Okey, ini 6 perkara perbuatan sunat hay'at. Seterusnya kita akan masuk kepada
bacaan sunat hayat. Maknanya bacaan-bacaan yang saya akan sebutkan ini adalah bacaan yang disunatkan baca dalam solat. Okey, apa dia bacaan yang pertama? Melafazkan takbir intiqalat. Apa itu takbir intiqalat? Iaitu kita menyebut Allahu Akbar mengiringi setiap pergerakan dalam solat. Contoh, okey, tengok ya. Kalau kita lepas baca Al-Fatihah, lepas kita dah baca surah, kita nak rukuk, kita pun sebut Allahu Akbar. Itu sebutan Allahu Akbar itu adalah sunat hayat. Dan setiap pergerakan kita pun kita akan sebut Allahu Akbar dalam solat tu. Jadi itu adalah sunat hayat. Okey, yang kedua, membaca isti'azah. Apa dia isti'azah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu ialah bacaan isti'azah yang kita baca sebelum membaca surah Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Jadi membaca a'udzubillah dan juga menyebut amin adalah sunat hayat. Tapi kalau kita buat benda ni, kita akan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak dapat apa-apa. Jadi kita nakkan pahala, kita buatlah. Okey, seterusnya yang ketiga, membaca doa iftitah. Iftitah ni kita baca di awal-awal. Lepas kita baca niat takbiratul ihram, lepas tu kita pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sehinggalah habis. Itu adalah doa iftitah. Jadi membaca doa iftitah adalah sunat hayat. Dan sangat digalakkan untuk dibaca di dalam solat. Walaupun dia sunat hayat, tapi kita sebolehnya kita jangan tinggalkan. Kita cuba sentiasa mengamalkan membaca doa iftitah ketika kita memulakan solat. Okey. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Okey. Al-Fatihah adalah rukun, tapi surah selepasnya, surah An-Nas ke, surah Al-Ikhlas ke, atau apa-apa surah daripada Al-Quran yang kita baca pada rakaat pertama dan kedua, itu adalah sunat hayat. Sunat hayat. Jadi sekiranya kita tidak dalam keadaan kita tergesa ataupun ada keadaan yang kecemasan, kita sedang melakukan solat, terpaksa tinggalkan bacaan surah. Jadi kamu tidak perlulah gantikan dengan sujud sahwi, sebab itu hanyalah sunat hayat. Sunat hayat tak perlu ganti dengan sujud sahwi, tapi sebaik-baiknya kita baca untuk menyempurnakan lagi solat kita. Okey, yang kelima, menyaringkan suara. Apa maksud menyaringkan suara? Iaitu kita membaca dengan bacaan yang kuat pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat subuh, maghrib, isyak dan juga dalam solat Jumaat. Okey, jadi solat yang waktu-waktu ni kita boleh baca dengan kuat. Kita boleh baca dengan kuat. Apa yang kita baca kuat? Baca Al-Fatihah dan juga membaca surah. Jadi membaca dengan kuat pada waktu solat ini, 3 waktu ini dan juga waktu solat Jumaat adalah disunatkan. Disebut sebagai sunat hayat. Okey, yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Apa dia tasbih ketika rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Membaca tasbih itu sebanyak 3 kali biasanya kita bacakan. Itu adalah sunat hayat. Tapi janganlah kita tinggal, sebab kita nak solat yang sempurna, solat yang mendapat pahala lebih banyak, kita amalkan dalam setiap kali kita melakukan solat. Okey. Dan seterusnya, membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Okey, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Kita bangun rukuk, kita sebut Sami Allahu liman hamidah kan? Okey, jadi bacaan itu adalah bacaan sunat hayat. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud, iaitu Rabbighfirli walhamdi wajburni sehingga habis. Jadi doa itu adalah sunat hayat.
Tetapi kita digalakkan juga baca, jangan tinggalkan sekiranya kita tidak ada apa-apa keperluan untuk meninggalkannya. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Mana satu selawat Ibrahimiyah ni? Okey, selawat Ibrahimiyah ini kita baca ketika tahiyat akhir. Kan kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi itu adalah selawat Ibrahimiyah. Kita sebut nama Nabi Ibrahim dalam selawat itu. Jadi kita bacalah sehingga habis, sampai habis kita punya bacaan tahiyat itu. Itu adalah sunat hayat. Okey, yang ke-10, memberi salam yang kedua. Okey, salam yang pertama rukun. Kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama rukun. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah sunat. Jadi kalau kamu dah baca sekali, tak sempat baca yang kedua, solat itu sudah pun sempurna. Okey, jadi ini adalah 10 perkara bacaan dalam sunat hayat. Kalau perbuatan tadi kita ada 6 perkara, untuk bacaan kita ada 10 perkara. Jadi kamu boleh semak dalam buku teks juga ya. Okey, jadi untuk tajuk kita hari ini sampai di sini sahaja untuk penerangan sunat hayat. Cuma kamu kena ingat sunat hayat ni adalah sunat yang digalakkan dilakukan di dalam solat. Tetapi sekiranya kamu terlupa, kamu tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. Tapi kenapa kita kena buat? Supaya solat kita jadi satu solat yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpahala berganda-ganda. Kerana kita mengamalkan setiap rukun dan setiap sunat yang ada di dalam solat kita. Jadi saya mendoakan semoga kita sama-sama istiqamah dalam memperbaiki solat kita dan memperbaiki bacaan kita di dalam solat. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua yang mendengar dan mengamalkannya dalam kehidupan. Sekian dahulu, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.